أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam mulia ini dapat sama-sama kita menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, pada bab yang keempat, pada menjauh segala maksiat yang batin, iaitu maksiat di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid dharain al-amin. Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ni, ketahui olehmu, wahai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat, bahawa murad dengan maksiat yang batin itu iaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang tercela yang di dalam hati, dan iaitu amat banyak, tetapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in Usuluddin ada 10 perkara. Baik. Jadi kata Syekh Abdul Somad Palembang, wahai saudaraku yang menuntut perjalanan negeri akhirat, orang yang berusaha beramal, orang yang berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, bahawa murad dengan maksiat. Apa makna murad di sini? Yang dikehendaki. Maksiat dia berkehendak dengan sebab-sebab perkara ini. Ada 10 perkara yang menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kancah maksiat. Apa tu maksiat? Iaitu perkara yang menyebabkan dosa. Asa ya'si. Masya Allah. Jadi maksiat itu tercetus daripada masalah-masalah batin, iaitulah segala perangai kejahatan dan sifat yang tercela. Perangai ini tercela. Ada 10 perangai yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin. Ada 10. Apa dia 10 perkara mazmumah? Kita sebut mazmumah lah, iaitu yang tercela di sini. Yang pertama adalah syarhut ta'am, iaitu sangat gemar pada membanyakkan makan. Yang kedua syarhut kalam, iaitu sangat gemar kepada membanyakkan perkataan. Yang ketiga ghadab, iaitu marah. Yang keempat hasad, iaitu dengki. Yang kelima al-bukhul wal hubbul malu, iaitu kikir dan kasih kepada harta. Yang keenam hubbul jah, iaitu kasih akan kemegahan. Yang ketujuh hubbud dunya, iaitu kasih akan dunia. Yang ke-8 takabbur, iaitu membesar diri. Yang ke-9 ujub, iaitu hairan akan dirinya. Dan yang ke-10 riak, iaitu menuntut martabat pada hati makhluk supaya boleh kemegahan kepadanya. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil baligh yang berkehendak akan kemenangan di dalam negeri akhirat, bahawa menyucikan mereka itu akan hati mereka daripada sifat-sifat yang tercela ini. Jadi 10 perkara ni yang perlu dibersihkan dalam hati kita, supaya kita dijauhkan daripada tergolong dalam kalangan ahlul ma'asi, iaitu ahli-ahli yang maksiat dengan hati. Ini penyakit-penyakit yang menyebabkan maksiat daripada hati. Dia kan bukan maksiat zahir. Kalau maksiat zahir itu macam minum arak, berzina, membunuh, liwat, fitnah, ini semua termasuk dalam zahir. Adapun masalah batin seperti marah, dengki, ujub, takabur, riak, ini penyakit-penyakit hati yang menyebabkan seseorang itu mendapat dosa. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, bahkan ia membinasakan dirinya bagi negeri akhirat kelak. Maka hendaklah dia menjaga diri daripada perkara-perkara tercela tersebut, sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha
Sesungguhnya telah dapat kemenangan oleh seseorang yang menyucikan hati mereka itu daripada sifat yang tercela. Dan sabdaan Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, menyucikan akan hati daripada sifat yang tercela itu ialah setengah daripada iman. Hadis ini digunakan kalimat at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuri maknanya berkaitan dalaman, iaitu tuhur, bersucikan hati. Tapi kalau kata kebersihan sebagian daripada iman, kita tak panggil at-tuhuru syatrul iman, kita an-nazafatu minal iman. An-nazafah, nazafah tu suci zahir. Adapun at-tuhur iaitu suci dalaman, suci hati perut kita tadilah, keinginan nafsu dan syahwat. Itu sebab doa kita pagi hari bila kita masuk bilik air, kita doa minta lindung daripada syaitan, daripada najasah, daripada syaitan yang tercela. Dan kita keluar daripada bilik air, kita mendoa alhamdulillahilladzi azhaba. Kita doa pada Allah kerana telah membuang segala yang cela daripada badan kita dan meninggalkan segala yang memberi faedah dan manfaat. Tapi bila kita selesai daripada bersuci, kemudian kita nak mengenakan pakaian atau selesai daripada membersihkan diri, apa yang diajar oleh Imam Ghazali, iaitu baca olehmu akan doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ini pada awal dulu kita dah perbahaskan dah. Masa awal Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut di dalam kitabnya bahawa setelah dari adab mandi, ketika itu membahaskan tentang adab masuk bilik air. Adab dalam bilik mandi, iaitu ketika qada hajat. Dia kata apa? Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada keburukan. Jadi mana perkataan tahhir, kita nak ambil perkataan tahhir yang tuhur ni tadi, iaitu maksudnya menyucikan dalaman, iaitu hati kita. Jadi sebab at-tuhuru syatrul iman, menyucikan hati itu syatru, iaitu setengah daripada iman. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan dipaham daripada hadis ini bahawa sempurna iman itu iaitu menyucikan hati daripada sifat tercela dan membaikkan hati dengan sifat yang terpuji. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa agama itu terbahagi ia kepada dua. Dikategorikan seorang itu sebagai orang yang memiliki agama, orang yang ada agama dengan dua kerja. Dua kerja ni, apa dia? Meninggalkan maksiat, melaksanakan ketaatan. Itu dua je. Itu baru sempurna agama itu tadi. Itu sebab disebabkan perkataan itu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah olehmu, meninggalkan maksiat itu lebih susah daripada mengerjakan taat. Kerana mengerjakan taat itu suruh, bila kata sembahyang boleh sembahyang, bila zakat boleh zakat. Tetapi bila untuk meninggalkan maksiat, maksiat itu satu barang yang telah dirasai oleh nafsu, indah, enak, lazat. Kemudian nak disuruh tinggal, maka ketika itu payah. Itu sebab Al-Imam Al-Ghazali dia kata meninggalkan maksiat itu lebih payah daripada melaksanakan taat. Itu sebab kalau kita panggil orang ahli maksiat pun, marilah datang sembahyang, boleh datang. Tapi kalau kita nak menyuruh tinggalkan perbuatan, itu pedih. Itu dalam Ayuhal Walad juga Imam Ghazali mengatakan, memberi nasihat itu mudah, yang susah itu menerima nasihat. Kata barakallahu ta'ala. Jadi itu sebab dalam masalah menyucikan hati itu, kata Imam Ghazali, payah untuk meninggalkan maksiat. Ini termasuk dalam mujahid. Itu sebab Nabi SAW kata, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari meninggalkan pekerjaan yang buruk, iaitu daripada kejahatan kepada kebaikan. Dan dipanggil seorang itu sebagai mujahid ataupun seorang yang berjuang sekiranya dia berjuang melawan hawa nafsunya. Jadi tidak kita panggil mujahid itu dari kalangan orang soleh. Tidak dipanggil orang yang kuat ibadat itu sebagai mujahid. Tapi siapa mujahid dalam hadis yang disebutkan Rasulullah? Iaitulah mereka-mereka yang berjuang meninggalkan kemaksiatan dengan melawan hawa nafsunya. Termasuklah dia sebagai al-mujahid. Itu sebab kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa yang kita faham daripada hadis at-tuhuru syatrul iman ini adalah mencapai kesempurnaan iman itu tadi tidak lain tidak bukan salah satu daripada jalannya adalah
menyucikan hati dengan meninggalkan segala sifat yang tercela dan memperbaiki hati dengan sifat yang terpuji. Jadi itu sebagai mukaddimah kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbani bagi membahaskan kitab yang keempat, bab yang keempat ini, iaitulah tentang 10 penyakit yang membinasakan batin hati kita tadi. Itu sebab kita minta kepada Allah Ta'ala. Biasanya kalau para ulama sesepuh, orang tua-tua, alim-alim ulama yang tua-tua, antara wirid, antara amalan yang mereka baca pada waktu pagi apa dia? Iaitu munajat kepada Allah. Ala yallahu binazrah minal ainir rahimah tudawi kulla ma bi min amradin saqimah. Ala yallah, wahai Allah, binazrah, pandanglah kami ini, minal ainir rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Tudawi kulla ma bi, ubatilah, sembuhkanlah, tudawi kulla ma bi min amradin saqimah, daripada kalangan kami yang sakit atau ditimpa penyakit. Jadi penyakit di sini tu penyakit zahir dan penyakit batin. Barangkali tubuh badannya sihat, dia punya laporan kesihatan daripada hospital bagus, tetapi khawatir hatinya pula bermasalah. Subhanallah ta'ala anu. Jadi itu sebab kesihatan dia kena jaga dari kesihatan fizikal dan mental, jasmani dan rohani. Jadi itu sebab perbahasan kitab yang keempat ini menyatakan penyakit-penyakit rohani. Masya-Allah, penyakit rohani. Setelah kita dah cerita penyakit jasmani siri lalu, iaitu tangan, kaki, mata, hidung, mulut, perut, kemaluan, kita dah bahas. Maka sekarang cerita pula penyakit-penyakit yang menghinggap dalam hati manusia. Maka sampai pada yang pertama, faslun yang awalu. Pasal pertama pada menyatakan syarhut ta'am, iaitu gemar pada makan. Apa makna gemar makan ni? Keterlaluan dalam makan. Tak tapih makan dia, semua benda sauk bagi berhabis. Subhanallah ta'ala. Adapun syarhut ta'am, iaitu sangat gemar kepada makanan, akan melebihkan kenyang daripada adat dan membanyakkan pada makan, maka iaitu tercela oleh syarak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tushrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid, dan makan olehmu akan makanan dan minuman olehmu, minum olehmu akan minuman. Dan jangan kamu berlebih-lebih pada makan dan minum itu, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiada kasih akan orang yang berlebih-lebih pada makan dan minum. Surah Al-A'raf ayat 31. Jadi ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam. Bukan hanya pada orang Islam, bukan hanya pada bangsa Melayu khususnya, tidak. Tapi Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ini sekalian manusia. Khuzu zinatakum, ambillah hiasan, ambillah perhiasan diri kamu, inda kulli masjid, pada tiap-tiap masjid. Mana pergi masjid boleh ambil duit tabung masjid lah Ustaz? Bukan itu. Mana perhiasan kamu, perhiasan yang akan kamu siapkan untuk negeri akhirat. Datang masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, atau dapat ambil amal-amal ibadah, zikir-zikir yang dapat dia kerjakan dengan i'tikaf tadi, maka ambillah perhiasan-perhiasanmu itu tadi. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah. Allah bagi makan minum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Dalam ayat lain kata suruh makan dan minum halalan tayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali kamu mengikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, kerana syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kenapa kita tak boleh makan banyak? Apa sebab tak boleh makan banyak? Makan banyak di sini makan yang melebihi adat. Apa maksud makan yang melebihi adat? Sampai tak boleh nak bernafas. Dia makan tak larat nak melebihi adat. Subhanallah ta'ala. Adat bagi dia makan malam, dia makan satu pinggan kenyang dah. Adat maknanya apa? Makan sampai kenyang je.
Bukan makan sampai tak boleh masuk. Sampai situ dah nasi ni, Masya tabarakallah lah. Itu bukan makan tu. Kata orang Kedah mata darah. Masya tabarakallah ta'ala. Masya Allah. Jadi pada ketika ini dia kata apa? Dan hendaklah kamu makan berpada-pada dalam masalah makan. Syahdan. Apa tu syahdan? Ambil perhatian. Sayugianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu. Sekira-kira jangan sangat kenyang. Kerana yang demikian itu dituntut oleh syarak dan dipuji akan dia oleh syarak. Kerana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabbu ila Allah min al-ju' wal 'atash." Tiada amal yang terlebih kasih Allah Taala daripada lapar dan dahaga. Itu Allah Taala suka apa yang dipersembahkan oleh hamba-Nya, suatu persembahan, suatu pengorbanan daripada segi lapar dan dahaga. Itu sebab salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah apa dia? Puasa. Itu sebab bila puasa ni tidak ada lagi, kita kata di sini satu ganjaran dengan sebab puasa. Siapa puasa Ramadan sehari dia beli pahala sebesar gunung. Tak ada. Kerana Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "As-sawmu li wa ana ajzi min." Puasa itu untuk aku, maka akulah yang akan beri ganjaran tu. Kamu tak tahu berapa banyak, kata Allah. Kamu takkan tahu. Kalau sembahyang kata jemaah dapat 27 darajat. Kalau kita sedekah ini seperti sedekah 100 biji benih. Tumbuh padanya pohon, tumbuh pohon keluar 100 biji benih. Itu tahu. Kalau orang pergi berjalan kaki hari Sabtu daripada Masjid Madinah, daripada Masjid Nabawi ke Masjid Quba pada hari Sabtu dan sembahyang sunat di Masjid Quba, pahala baginya seperti mengerjakan umrah. Siapa yang ziarah pada orang mati, kemudian sampai ia disembahyangkan, dapat satu qirat. Kemudian sampai ia ditanam, dapat satu lagi qirat. Qirat itu seperti gunung Uhud yang besar, insya-Allah. Itu semua dinyatakan pahala-pahalanya. Tetapi dalam masalah puasa, tak dinyatakan pahalanya. Kenapa? Kerana itu ialah yang paling disukai Allah dan Allah yang akan memberi kredit terhadap puasa seseorang tadi. Dan puasa ini juga boleh menjadi wugi. Kenapa? Dengan sebab dosa-dosa ini tadi. Dosa-dosa hati, iaitu mengumpat, mengata, menipu, bohong. Kata Nabi SAW, apa sebut Nabi? Kam min sa'imu laysa lahu min siyamin illa ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada kalangan orang yang berpuasa, tetapi tak dapat apa daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Kenapa? Kerana ketika dia berpuasa, dia tidak menyucikan dirinya daripada sifat-sifat mazmumah tadi. Baik. Jadi itu sebab Allah larang, janganlah kamu banyak makan, janganlah kamu berlebih-lebih dalam makan. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli di dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, bagi mensyarahkan masalah syarhut ta'am. Kenapa tak boleh syarhut ta'am? Kata Syekh Abdul Qadir Mandeli, kalau kamu banyak makan, nanti akan naik syahwatmu. Tinggi syahwatmu. Maka untuk melunaskan keinginan makan dan keinginan syahwat, maka kamu akan loba dalam mencari harta. Kerana untuk mencapai kepada dua matlamat tadi, iaitu nak beli makan yang banyak-banyak, kemudian nak memuaskan nafsu syahwatmu. Kemudian bila kamu telah memiliki harta yang banyak, nanti dia khawatir datang penyakit takabbur, rasa besar diri kerana kekayaan yang dimiliki oleh kamu. Dan bila kamu ada penyakit takabbur itu, maka datang ujub bagi diri kamu. Nah, segala penyakit itu bermula daripada kehendak makan yang banyak. Subhanallah ta'ala. Ini kata Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati pada bab syarhut ta'am. Itu sebab larangan makan banyak-banyak ni tadi. Akhirnya nanti pun Allah Ta'ala beri limit. Sampai satu umur tengok makan banyak atas meja dah, buah 2 biji juga dia ambil. Dia makan betul kenyang dah, tak lalu nak makan dah tadi. Allah bagi limitnya juga nanti waktu dan ketika itu. Baik. Syahdan, ambil perhatian. Sayugianya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu, sekira-kira jangan sangat kenyang. Kerana yang demikian itu dituntut oleh syarak. Apa maksud dituntut oleh syarak? Mana bila dituntut oleh syarak, dia ada hukum. Makan tadi ada jadi hukum. Boleh jadi halal, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi mubah, boleh jadi ia adalah Allah batil. Kerana Nabi SAW bersabda, al-halalul bayyin wa haramul bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas.
Maka di antara halal dan haram itu ada mutasyabihat ataupun syubhah. Kita panggil syubhah yang diragui. Maka bila diragui inilah yang para ulama berjaga-jaga. Adapun kita orang awam biasa kita dengar perkata apa? Jaga-jaga jangan makan barang haram. Barang haram bukan perlu dijaga-jaga dah. Barang haram perlu ditinggalkan kerana dia haram. Yang nak jaga ni yang mana? Yang syubhah tadi itulah. Supaya kita takut dengan sebab syubhah tadi diri kita kurang buat amal. Kerana kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, sesungguhnya amal kamu menurut apa yang kamu makan. Maka kalau kita malas bangun malam, kita malas untuk zikir, padahal sebelum ni kita memang dari kalangan orang yang lazim mengingati Allah dengan zikir, dengan istighfar. Maka ketika itu kita jadi malas. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, perhatikan apa yang dimakan oleh kamu pada hari itu. Tadi masa pergi sembahyang subuh semangat, sembahyang zuhur pun semangat. Makan tengah hari, lepas makan tengah hari nak pergi sembahyang asar malas. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, perhatikan apa yang kamu makan sebelum kamu ibadah tadi. Kerana pasti dalam makanan tadi ada sumber yang menyebabkan tubuh badanmu enggan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya makan, pakaian-pakaian kita ni, baju kita, serban kita, kepiah kita, jubah, pakai kablekat. Ini semua adalah anasir-anasir ataupun ada unsur-unsur yang mempengaruhi tubuh badan kita untuk melaksanakan ketaatan. Itu sebab bila kita pakai baju, kita diajar oleh Rasulullah, kita berdoa, Ya Allah, berikan kepada aku kebaikan yang dibuat untuk pakaian ini dan kebaikan apa yang dibuat daripada pakaian ini. Dan aku berlindung kepada Engkau, Ya Allah, daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan apa yang dibuat untuk pakaian ini. Makna baju juga ada positif dan negatif dia. Begitu juga apatah lagi yang masuk dalam badan kita, masuk dalam perut kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatil harami an-nari aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram itu, nerakalah yang layak bagi dia. Ini Nabi sebut begitu. Jadi itu sebab berjaga-jaga kita bukan pada perkara haram, iaitu pada perkara syubhah, elakkan. Dalam hadis tu, itu hadis ke-10 dalam matan Arba'in An-Nawawi. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya itu ada mutasyabihat yang syubhah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, yang halal lagi baik. Jangan kamu turuti syaitan itu, kerana ia musuh yang nyata bagi kamu. Thumma, hadis tersebut, thumma, kemudian zakar, diceritakan kepada kami tentang satu orang laki-laki tatulas safar, iaitu dia dalam perjalanan musafir yang panjang. Dia dalam keadaan musafir, wajahnya penuh dengan debu, bajunya lusuh. Kemudian dia berhenti di satu perhentian, lalu dia mengangkatkan tangannya kepada Allah. Lalu dia mengatakan, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu Nabi SAW bertanya, bagaimana Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya? Sedangkan makannya dari yang haram, diberi makan dengan sumber yang haram, minum daripada yang haram, pakaian yang haram. Bagaimana Allah akan memakbulkan doanya? Maka salah satu sebab doa tidak diterima oleh Allah Ta'ala kerana sebab barang yang masuk dalam mulut, barang yang jadi barang makan dia, air yang diminum, makanan yang dia makan, itu menyebabkan terhijab ia daripada mendapat kemakbulan doa di sisi Allah Ta'ala. Insya Allah. Padahal kalau ikut kategori, orang tadi memang tak layak ditolak doa dia. Orang tadi ni termasuk orang makbul doa. Kenapa? Pertama, dia dalam musafir yang panjang. Dalam musafir ni Allah Ta'ala tak tolak doa. Itu sebab orang pergi musafir, kita kata doakanlah kami, orang musafir ni, insya-Allah. Doa orang musafir tak ditolak. Yang kedua apa? Pakaian yang lusuh. Orang kalau berdoa pada Allah, pakai lusuh, dia angkatnya tangan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala doa dia. Mukanya yang penuh dengan debu daripada usaha berjalan tadi, maka Allah Ta'ala tak tolak dia punya doa. Tetapi dalam situasi ini Nabi SAW menanyakan kepada sahabat bagaimana Allah nak terima doa dia. Walaupun dia berada dalam situasi yang terbaik, dalam keadaan yang dimakbulkan Allah, tetapi ada suatu mani'. Apa tu mani'? Suatu benda yang menghalangi dia daripada ia sampai martabat makbul doa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kadang-kadang duduk dalam keadaan Allah Ta'ala, dalam keadaan rasa yang kita ni dimakbulkan doa, tapi khawatir kenapa doa tak makbul-makbul.
Orang dulu dia kalau cakap jadi saja. Dia cakap jadi saja. Kau jangan jatuh. Kan aku dah kata jatuh kan. Mana orang kata masin mulut orang dulu. Bukan masin. Al-kalamu doa. Setiap perkataan jadi doa. Jadi perkataan yang keluar daripada mulut mereka tu jadi doa. Sebab apa makbul mulut mereka? Kerana makan mereka itu. Dulu tak ada nak makan merapu-rapu, pucuk ubi, pucuk paku, masyaallah taala. Beras pun ada yang tanam sendiri, masyaallah. Usaha sendiri, tak berani ambil hak orang. Makbul. Itu kita panggil warak. Warak ni dia bukan besar serban, bukan tingginya ilmu semata-mata, bukan labuhnya jubah, bukan panjangnya janggut baru kita kata orang tu warak dah. Apa makna warak? Warak tu iaitu orang yang berhati-hati ketika berjalan menuju kepada Allah. Itu dia. Macam nak bergerak, nak jalan buat amal pada Allah, dia berhati-hati. Makannya pun pilih, minumnya pun pilih. Oh ini dia tak pergi, yang ni dia pergi, yang itu dia boleh, yang ni dia tak boleh. Ada perbatasan bagi diri dia. Tu orang mukmin. Orang mukmin kata Nabi SAW, ad-dunya sijjul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ialah penjara bagi orang mukmin. Ada batasan dia. Sedangkan dunia ini merupakan syurga bagi si kafir. Orang kafir bebas, dia rasa seronok. Apa dia nak buat, dia buat. Tak ada masalah. Tapi Islam, orang mukmin dia ada batasan. Kita jangan terikutkan apa yang dibawa oleh orang-orang kafir dengan menyatakan tentang hak kebebasan. Tak ada. Sebab dalam hidup kita ada sempadan. Itu sebab Allah Ta'ala memberikan Nabi SAW, Rasul tu tadi, menyampaikan amarul mu'minin kama amarul Rasul. Allah memerintahkan orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan oleh para rasul. Apa dia? Iaitu tentang syariat. Kemudian ada muamalat, kemudian ada munakahat. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ada syariat, kita ada munakahat, kemudian ada muamalat, kemudian ada jinayat. Insyaallah tabarakallah taala anu. Ada 4 perkara yang menjadi pembatas bagi diri kita. Kita mengerjakan ketaatan. Nak makan kena beli, jangan mencuri. Kalau mencuri jadi jinayat. Beli jadi muamalat. Nampak pasangan yang cantik, baik perempuan kepada orang pandangan laki-laki dan laki pada pandangan perempuan. Bukan pakai ambil naik motor jom jalan. Tak, ada munakahat. Mana ada perbatasan dia. Tetapi apa yang dikehendaki? Pada hari ini mereka menyatakan tentang fikiran moden. Alah, zaman dah berubah, dah moden. Janganlah macam tok kaduk sangat, kata dia. Dia ngapa kita tok kaduk? Subhanallah Ta'ala. Usahlah jumut sangat, kata. Jumut ni mana beku. Itu bahasa Arab, al-jumadat, maknanya benda-benda beku. Janganlah skema sangat, kata dia. Ini dah bebas. Ini maknanya terkeluarlah ia daripada mukmin tadi. Sebab apa? Mukmin tadi merasakan dunia ni umpama penjara. Sehingga bila mereka duduk dalam penjara lama-lama, apa yang mereka inginkan ialah kebebasan. Apa kebebasan bagi mereka? Iaitu saat mereka menikmati syurga Allah Jalla wa'ala. Itu sebab para syuhada, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka tak risau. Seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Nadar. Dalam riwayat Anas bin Nadar, ketika di dalam perang Uhud, ketika itu ditanya kepada Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Waktu tu semua orang Islam tengah monyok, tengah menong, tengah tergamam. Lalu Anas bin Nadar menanyakan, apakah yang menyebabkan kalian bermasam muka? Apa yang menyebabkan kalian tercegat seperti ini? Jawab Talhah bin Ubaidillah, Rasulullah dah meninggal. Rasulullah telah dibunuh. Ketika itu apa kata Anas bin Nadar? Apa lagi guna kita hidup kalau Nabi dah tak ada? Ayo kita ikut Nabi. Maka dia menggadaikan nyawanya di dalam Uhud hingga dia mati. Ketika matinya Anas bin Nadar, orang mengatakan Muhammad masih hidup. Subhanallah ta'ala. Masya-Allah. Ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka nak capai matlamat-matlamat dalam penghidupan akhiratnya. Sehingga mereka kadang-kadang menggadaikan, bukan kadang, memang mereka berniat untuk menggadaikan dunia mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sehari tak dapat makan burger, kalau rasa rimah lagi tak tahulah, masya-Allah. Ini kita tengok gini, masya-Allah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan itu ialah benda yang termasuk dalam maksiat sekiranya ia berlebih-lebih. Lebih-lebih dalam urusan dia, ia jadi maksiat. Itu sebab kata Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berapa kadar untuk makan wahai Abu Bakar? Bila ditanya kepada Abu Bakar, bila masalah ma min amalin ahabbu ilallah minal ju' wal atash, hadis tu keluar, orang tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, berapa kadar sebenarnya kita nak makan? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu,
hendaklah kamu makan sekadar menegak tulang sulbi. Dapat bergerak tulang belakang berdiri, boleh mengangkat takbir, boleh bekerja, itu saja. Subhanallah ta'ala anu. Jangan kamu makan sehingga menumbangkan tulang belakangmu. Kenyang dah tak boleh gerak Allah. Kejap-kejap nak bangun pun tak boleh dah, kata masya-Allah. Itu bukan. Tapi makan sekadar menegak tulang sulbi. Contohnya siapa? Rasulullah. Alah ustaz, Rasulullah makan sikit sebab apa? Sebab dia miskin. Siapa khabar Rasulullah miskin? Saya tak pernah lagi setakat ni masya-Allah tabarakallah membaca ataupun mendengar hadis yang menyatakan, sahabat menyatakan miskinnya Rasulullah. Tabarakallah taala. Rasulullah SAW tu kunci khazanah alam tangan dia. Uhud datang ketika Nabi di tepi Uhud. Uhud kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau Tuan minta saya menjadi emas, akan saya tukar diri saya jadi emas untuk Tuan." Boleh jadi emas, kata masya-Allah. Kalau itu masalah kenabian. Tapi kalau masalah masyarakat awam, Nabi itu sendiri kalau kita nak tengok, menantu dia Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni kita wawarkan satu dunia, dia ni orang paling kaya di dunia. Takkan menantu kaya pak mentua dia biar miskin. Kita lah kalau ada menantu kita paling tidak jusasi, rumah 80 inci TV. Subhanallah taala, bukan rumah menantu, rumah bertua. Pak menantu akan hantar aircon sebiji, "Pak, ni duduk pandai-pandai ni pasang aircon sebiji, insya-Allah. Hantar TV sebiji." Itu sebab dalam hadis diceritakan apa yang suka dimakan oleh Nabi. Nabi suka makan peha kambing. Ketika Nabi makan peha kambing, Nabi pegang kaki kambing tu, Nabi begitu ragut kaki kambing. Kita yang kaya-kaya pun cincang juga daging kambing nak makan. Subhanallah taala. Rasulullah pegang makan. Habis kaki kambing sebelah, Nabi kata zid kaman, tambah lagi. Diberikan kaki kambing lagi lalu dimakan oleh baginda Nabi SAW. Habis kaki kambing letak, Nabi kata tambah lagi kaki kambing. Nak makan lagi kali ketiga. Ketika itu sahabat tadi ingkar, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berapa kaki kambing ni? Mana kaki depan kambing kan 2. Ya Rasulullah dah makan 2. Tuan minta lagi kaki. Mana berapa kaki kambing?" Dia sindir Rasulullah. "Rasulullah, kambing ni berapa kaki dia?" Ketika itu Nabi pandang biwajatul hamra. Apa kata Rasulullah? "Ana nabi, aku ni nabi. Kalaulah aku perintahkan berikan kepada aku kaki kambing lagi, nescaya kamu akan dapati kaki kambing ada dalam periuk." Ini dalam Syama'il Muhammadiyah sebut cerita ni. Maka dia kata akan ada kaki kambing dalam itu. Tetapi disebabkan engkau telah mendahului pengetahuan kau daripada aku, maka nescaya telah hilanglah akan kaki kambing dalam keberkatan itu. Subhanallah. Ini nak menyindir. Hadis ni hadis kinayah. Hadis nak bagi tahu tentang ada orang yang memandai-mandai melebihi Rasulullah SAW. Ada melebih-lebih pada Rasulullah ada arahkan. Kan ati Allah, atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Bila Rasulullah memerintahkan, dia bagi jawapan. Boleh ke buat macam tu? Maknanya dia argue perintah Rasulullah SAW tu tadi. Kadang-kadang ni ada berlaku. Tu sebab kalau kita dalam masalah adab dengan guru. Ini cerita adab dengan guru. Masa saya mengaji dulu dengan Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin bin Abdullah Marbu Al-Banjar Al-Makki. Jadi kalau nak ditanya, kata dia, dalam masalah adab, ta'lim muta'allim, kata dia, kalau nak cerita tentang telitinya adab, hatta ketika orang bertanya pun, dia tak boleh mengatakan, "Assalamualaikum Ustaz, boleh saya bertanya?" Itu pun tak boleh. Itu pun tidak beradab dikatakan. Kenapa? Kerana dia telah bertanya sebelum diizinkan bertanya. InsyaAllah. Kan dia tanya, "Boleh saya bertanya?" Itu soalan. Padahal dia belum dapat izin untuk bertanya. Jadi bagaimana? Angkat tangan. "Ya, ada apa? Boleh saya bertanya?" "Silakan." Baru dia kata silakan, baru dia terus bagi dia apa dia. Dia kata apa dia? "Boleh saya bertanya?" Itu makna adab di situ. Kalau boleh saya bertanya, padahal guru belum bagi izin lagi untuk bertanya. Subhanallah taala. Kalau kita nak cerita tentang masalah hadis kaki kambing tadi, saya nak cerita sini bahawa Rasulullah itu ialah sebagai uswatun hasanah. Insyaallah. Nabi itu Allah sebut dalam Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bukan laqad kana lakum fi Rasulillahi qudwatun hasanah. Nabi bukan qudwah hasanah, tapi Nabi itu uswatun hasanah. Beza di antara qudwah dan uswah ni benda beza. Apa tu qudwah? Qudwah ni itu ikutan. Contohlah di dalam taman kita ni ada satu orang yang berjaya. Perniagaannya laris. Jadi kita mengangkat dia sebagai ikon perniagaan dalam taman ini. Kita mencontohi dia. Contoh daripada apa? Dari pergi satu sifat saja, iaitu sifat perniagaan dia. Kita tak tiru cara tidur dia, cara baring dia, cara menerap dia, cara makan, tak. Jadi qudwah ni apa? Mengambil suatu daripada kejayaan dia untuk diadaptasi dalam kehidupan.
Namun kalau uswatun hasanah, uswah tu apa? Daripada lelak matanya sampai buka matanya ditiru. Itu dipanggil uswah. Syaitan barakallahu taala anu. Tu beza Allah Taala firman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi daripada cerita ni tadi, akhir kata guru kita Syekh Ahmad bin Fahmi Zamzam, kata dia, kalau duk baca ni nak tiru Nabi payah kita. Kenapa? Nabi tu makannya sikit-sikit, hak kita ni sikit-sikit makan. Subhanallah ta'ala anu. Duduk sikit makan, jalan sikit makan, pergi situ makan, sikit-sikit makan. Ya Rasulullah makannya sikit-sikit. Jadi kata macam mana kita nak dapat kelebihan meniru makan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu saya nak cerita Nabi tu kaya tadi, kenapa? Nabi menyederhanakan diri dia. Sehingga dalam riwayat hadis mengatakan ahli rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Tak pernah. Kalau hari Isnin mereka dah kenyang, Selasa tu ala kadar, Rabu ala kadar, Khamis nanti baru kenyang balik. Mana puas makan. Ahli keluarga Nabi dapat kepuasan makan 3 hari sekali. Bukan kerana ketidakmampuan Rasulullah SAW. Dia Nabi. Kalau dia kata tepuk bumi keluar gandum, tepuk tangan keluar. Kalau Allah boleh beri kepada Dajjal keutamaan itu, kenapa Allah tak boleh beri kepada kekasih dia? Dajjal bila dia datang mengembara seluruh dunia, dia mengeluarkan hasil bumi. Dia kata, bumi keluarlah ini. Hujan, turunlah hujan. Tangan dia keluar tepung gandum. Tangan kiri keluar emas. Dia boleh buat semua benda tu. Ini terhadap makhluk yang Allah laknat. Pasti Allah Ta'ala boleh memberi lebih lagi kepada makhluk yang dia cintai. Tapi itu bukanlah yang dihajati oleh Nabi SAW. Kerana dia uswatun hasanah. Dia tu nak jadi contoh penghidupan bagi diri kita. Sekaya mana pun kita, maka kesederhanaan dalam penghidupan itu tadi amat penting. Jadi kalau kita bicara kaya-kaya ni, macam mana orang kaya sebenarnya? Orang kaya ni ustaz, duit dalam bank dia mesti ada 30, 40, 50 juta kata dia, baru kita panggil kaya insya-Allah. Atau paling tidak adalah 500,000 orang kaya dah tu ustaz insya-Allah. Pada kita kaya itu ialah amount. Bila ada satu amount, kaya lah insya-Allah. Tapi berapa amount yang diperlukan untuk seorang tu dipanggil kaya? Tak ditetapkan. Tetapi dalam masalah agama, kaya di sini, kata guru kami Syekh Hussam, iaitu kaya di sini bukan dilihat pada berapa banyaknya harta. Orang itu boleh dipanggil orang kaya sekiranya dia tidak pernah menawarkan harga barang lebih rendah daripada apa yang dijual. Itu je. Berapa harga air mineral ni bang? Harga dia RM3. Allah bang, saya beli RM5 boleh tak bang? Itu orang kaya. Siapa punya ciri-ciri itu? Itu ciri Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dia tak pernah tawar lebih rendah. Kalau dia beli perigi, berapa kamu nak jual perigi ni wahai Yusuf? Kata dia ketika dia membeli telaga Yahudi. Kan ketika tu telaga Yahudi tu sekat air. Dia jual harga, orang panggil harga Yahudi tu. Dia jual harga mahal kepada orang Madinah. Orang Madinah mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah kita tak dapat air lagi. Si Yusuf naikkan harga air 10 kali ganda. Bukan sikit-sikit, 10 kali ganda. Asyaratun, dia kata asyarah 10 kali ganda dia naikkan harga. Kami terpaksa membelinya. Tetapi sekali beli kami kena berjimat-jimat. Itu sekali tu sebulan dapat habis sekali je lah. InsyaAllah. Maka Nabi pun bersabda, siapa yang mampu membebaskan orang-orang Madinah dengan masalah air, Allah janjikan syurga untuk dia. Siapa yang pergi beli telaga tu? Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pergi jumpa dengan Yusuf si Yahudi tu. Yahudi tu nama dia Yusuf. Maka bila Yusuf nampak je Sayyidina Osman datang, apa si Yusuf kata? Minta maaf, telaga ni aku tak jual ke orang Islam. Dah tahu dah, Osman datang bukan beli air. Jenis Osman datang beli telaga. Ni orang kaya-kaya sekarang kan. Sedap kopok ni Ustaz. Kata, masa saya makan kopok ni sedap. Isteri saya pun kata sedap. Kata, jadi saya beli kilangnya. Dia makan kopok sedap, dia beli kilang. Bukan dia beli kopok. InsyaAllah, tu orang kaya. InsyaAllah. Sayyidina Osmanul Affan, bila dia datang, Yahudi semua tahu dah. Ini kalau Osman datang, dia bukan beli air ni. Dia memang nak beli telaga terus. Jadi si Yusuf kata, minta maaf, saya tak jual telaga ni ke orang Islam. Kata Sayyidina Osman, sabar dulu. Saya bukan nak beli. Saya nak pawah aja. Masya-Allah. Sayyidina Osman punya trik. Saya nak pawah aja. Masya-Allah. Bukannya saya dapat terus telaga ni. Telaga ni masih milik engkau wahai Yusuf. Aku cuma pawah, aku ambil airnya saja. Sehari untuk aku, sehari engkau punya. Sehari untuk aku, sehari engkau punya. Telaga ni masih engkau punya. Aku cuma dapat ambil bahagian aku sehari je, kata masya-Allah. Maka kata Yusuf, kalau macam tu bolehlah. Sayyidina Osman tanya, berapa kau nak pawah ni?
Sebenarnya Yusuf tak nak bawah, tapi dia ni menyebutkan orang kita lah kalau tak nak jual. Patut harga 3,000, berapa tu? 10,000. Uish, mahal sangat, tak jadi lah. Tak jadi tak apa dia. Sebab memang dia tak nak jual. Yusuf sebut harga pada Sayyidina Osman Al-Affan. Osman, aku nak bawah telaga ni 10,000 dinar. 10,000 dinar bukan 10,000 dirham. Ya Allah Ta'ala anhu, masya-Allah. 1 dinar hari ni harga dia 1,500. 1 dinar hari ni 1,500. 1 dinar. Kalau 10 dinar sudah 15,000. Subhanallah. Kalau 100 dinar sudah 150,000. Subhanallah. Kalau 10,000 dinar, berapa kiranya? 15 juta. Harga telaga 15 juta nak dijualnya. Apa jawab Sayyidina Osman? Yusuf, kalau kau jual harga 10 juta, aku nak tanyalah, boleh tak aku nak beli 12,000? Aku nak beli 12,000. Aku nak power 12,000. Masya-Allah. Yusuf dengar 12,000, tak ada masalah, jalan. Dia menggembirakan hati. Kita kadang-kadang minta maaf, saya sayang benar betul air ni. Tapi Cikgu Buraidah kata, Ustaz, juallah ke saya itu. Kita hormat Cikgu Buraidah, kata macam nak jual tak jual, nak jual tak. Letaklah harga tak munasabah, insya-Allah. RM50 lah cikgu sebotol ni. Boleh? Nah, bagi RM50. Dapat duit tu, nanti balik rumah, RM50 yang saya sebut tu, saya akan menung, saya kata, kenapalah aku jual RM50? Dia akan menung gitu. Tapi kalau saya kata Cikgu Buraidah RM50, tak apa Ustaz, nak ambil RM70 insya-Allah. Bila dia bagi RM70, balik dia tak menung dah. Untung juga RM20. Dia tak menung kesal jual RM50 tadi sebab orang bayar lebih. Ini sifat Sayyidina Osman. Osman bila orang kata 10,000, dia bayar 12. Orang kata berapa gunta ni? Harga 3,000. Nah, 6,000. Itu orang kaya. Orang kaya tak pernah menawarkan harga lebih rendah daripada apa yang diminta. Insya-Allah. Itu sebab kata guru kami Syekh Husam, kata dia apa? Seandainya ditawarkan kepada kamu harga suatu barangan, lalu kamu menawarkan harga lebih rendah. Tawar menawar ada dalam Islam. Tapi tak semesti tawar menawar itu mana mengurangkan. Tawar menawar boleh jadi meninggikan. Bidaan pun kita panggil tawar menawar juga, insya-Allah. Jadi ketika itu kata guru kami Syekh Husam, seandainya diberikan kamu suatu pilihan lalu kamu menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga yang dijual, maka kamu tidak layak untuk dipanggil kaya pada waktu ketika itu. Walaupun kita ada 30 juta, beli goreng pisang RM2, RM5 boleh adik katakan, bang RM8 bang, 5 dah lah. Gugur dia daripada jadi orang kaya. Subhanallah Ta'ala. Ini kalau orang yang betul-betul nak kejar nama kaya tadi itulah. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Baik. Yang dibunda rahmatullah ta'ala. Itu sebab ketamakan dalam mencari harta, ketamakan itu tadi kata Syekh Abdul Qadir Mandil berpunca daripada masalah syarhut ta'am, banyak dan gemak ia kepada makan. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum ila Allah atwanukum jaw'an wa tafakkaran wa abghadukum ila Allah kulla akullin wa na'umin wa syarubi. Orang yang terlebih afdal di antara kamu pada Allah Ta'ala iaitu orang yang banyak berlapar dan banyak bertafakkur. Dan yang terlebih benci kepada Allah Ta'ala di antara kamu itu ialah orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Nanti kita akan sambung pada siri akan datang insya-Allah. Tabarakallahu ta'ala anhu.